Okey, minta maaf ya, tergendala sebentar tadi sebab masalah teknikal. Ya, okey. Sebab Sambung. telefon kita pun PKP juga. Betul. Okey, tadi saya berhenti kepada usapan di bahagian kepala bayi ya. Kita boleh usap bayi dengan lembut. Okey, saya nak jelaskan kat sini. Bila kita nak usap, tadi kita dah buat pasal tuaman bayi. So saya nak jelaskan pada usapan bayi pula. Usapan bayi kita tak payahlah guna ke 5 jari kita atau 10 jari kita nak buat top up badan bayi. Kita hanya guna 2 jari je sebab bayi ni halus sangat. Kecil, kesian dia kalau kita guna jari yang banyak. Mungkin tekanan kita tu terlebih kan. So bila kita guna 2 jari, tekanan tu lembut. So kita dapat rasa, baby pun dapat rasa. Tak perlulah kita nak buat macam ni, tak perlu ya. Kita hanya guna 2 jari. Kita belailah bayi kita daripada bahagian atas. Kita buat dia buat pusingan macam ni, macam kita nak vibrate dia. Kita buat lembut-lembut. Kita buat, tapi walaupun lembut masih dapat rasa lagi lah dengan tekanan kita. Bukan tekanan orang dewasa ya. Tekanan bukan kita nak tekan nak urut ibunya. Ni bayi kena ingat. Belai baby macam ni. Kita, okey ya. Bila nak belai bayi, tak perlulah bayi ni pakai baju. Sebab ini saya dah pakaikan balik Ahmad baju. Sebab masa tadi tergendala. So kita belai bayi. Perut bayi macam mana kita nak buat? Okey, tak apa, saya buka balik perut bayi ya. Mama Dewi tengah menunjukkan ataupun demo kan balik. Okay. Macam mana buat belayan pada perut bayi. Perut bayi ya, nampak perut ya? Bayi kecil. Kalau kita guna jari kita yang banyak, yang besar ni, lagi-lagi sebab kita ni bapa ya. Kalau bapa nak bantu wife dia, jari bapa tu pun besar. So kita ambil 2 jari je. Kadang-kadang kita tak tahu tekanan kita tu. Betul. Kita lembut-lembutkan. Guna 2 jari saja di bahagian atas ini kat ulu hati, jangan ditekan, hanya pegang perlahan-lahan dan lakukan bulatan saja. Jangan lupa like ya. Laku bulatan. Like. Okey, kita buat belayan secara urut belai dan buat bulat-bulat sahaja. Buat urut bulat-bulat saja. Belai perlahan-lahan. Jangan sakitkan bayi. Bayi ni sebenarnya dia suka ya bila ikut kita arah jam ya. Betul. Ikut arah jam. Bayi paling suka kalau kita belai dia. Dia rasa macam selesa. Dia macam rasa macam kita kena urut best kan. Waalaikumsalam. So kita urutlah. Urut bayi Puan. sampai bahagian habis. Dekat mana? Dekat celah peha ni pun kita urut. Kita boleh je guna cara kita pegang bentuk C ni. Okey. Ibu jari kita pusing. Bahagian belakang kita, jari 2 jari kita main juga. Depan tetap sama, belakang sekali tetap jalan, sama. ya, Sekali jalan. Okey, jalan. macam mana pula saya nak tunjukkan bahagian tapak kaki bayi yang halus ni. Kadang-kadang bayi tu mencengkam. So, nampak tak tangan saya? Saya akan memegang bayi macam ni. Okey, ataupun macam ni lah. Okey, pelang nampak ya? 2 jari. Kita usap. Usap sampai ke bawah. Usap. Bayi bukan diurut ya, diusap. Usap lembut-lembut sampailah ke jari-jari halus dia. Okey. Kiri dan kanan kena buat. Okey, macam mana bahagian belakang pula? Belakang badan bayi. Keringkan bayi. Kering ya, bayi Ahmad ni dia keras macam saya cakap tadi. Okey, nampak ya? Bahagian badan Ahmad punya belakang. Bahagian belakang ya. Nampak ya? Ini tulang belakang Ahmad yang paling lembut. Tak perlu diusik, tak perlu dikacau. Hanya guna 2 jari untuk sisi je. Sisi tulang belakang Ahmad. Lakukan begini. Vibratekan dia sikit. Tekanan dan sedikit. Tekan sedikit. Dekat sini kita boleh buat 4. 1, 2, 3, 4. Kiri dan kanan. Kemudian bahagian punggung. Punggung Ahmad. Okey. Belai dengan lembut-lembut. Lembut-lembut. Ahmad. Vibrate tu getaran getaran. Betul. Mama kasih. Punggung Ahmad ya, kita buat macam ni. Sama juga. Kat sini pun boleh juga 6. Pusing. Kiri dan kanan. Okey, so kita dah buat bahagian depan dan belakang. Macam saya cakap tadi, belailah juga bahagian telinga bayi. Telinga ni bagi rangsangan tau. Bayi akan cerdik, bijak bila kita main gentel telinga dia. Jangan gentel kuat-kuat. Menangis dia nanti. Pelan-pelan. Urut perlahan-lahan. Okey. Sapu dan belailah bayi kita. Sebab bila kita belai, itu baby dapat rasakan kasih sayang ibu dan bapanya. Tadi ada soalan Mama Dewi. Dia kata minta maaf sebab masalah teknikal tadi hilang sebentar. Betul. Jadi saya pun terlupa siapa yang memberi soalan tadi tu yang bertanya. Dia kata macam mana nak diamkan baby selepas dimandikan. Perlukah didiamkan?
Okey, sekarang ni nak ikutkan baby menangis, dia ada satu rangsangan. Lagi bagus baby menangis sebab kita tahu yang dia berfunction dengan suara dia. Dia tahu erti apa yang dia nak buat. Mungkin dia menangis nak susu, mungkin dia tahu nak terlampau sejuk. So bila kita lepas mandikan bayi, kita dah bungkus bayi. Apa tidaknya kita dakap ke dada kita. Kalau bapak dakap, tak kira dada ibu, dada bapa sama je. Dakap dia, peluk. Ni dah kita bungkus dia dengan kain dia, kain towel dia tu, kita dakap dia. Bila dakap, ombak daripada nafas kita, dia akan membantu meredakan bayi tu. Dia dah akan segelombang macam kita dodoi dia. So kita peluk dia kejap-kejap. Okey. So mesti dia akan berhenti dari menangis. Tak payah risau. Bila dia dah henti menangis, barulah kita mulakan balik dengan kita macam mana tadi, kita nak tuam dia, kita nak urut dia, belai dia, macam tu. Okey, kita ada pertanyaan daripada Puan Ita. Okay, Dia kata seawal bila kita boleh nak mula belai baby? Okey. Hari yang keberapa tu? Okey, Ita sekarang ni, okeylah saya panggil Puan Ita ya. Kejap Puan ya, Ita, Puan Ita ya. Bayi ni kita selalunya kalau ibu-ibu yang baru bersalin Caesar, dia sekurang-kurangnya saya rasa 4 hari dekat hospital. 4 hari. Kalau normal 2 hari lah. Tengok dulu baby kencing atau baby berak baru kita lepas. Kalau baby tu ada jaundice, memang lamalah dia duduk sana. So jalan yang terbaik, bayi dah keluar ada je pada kat rumah, kita dah sediakan dah semua peralatan, dah komplit dah semua. Kita bolehlah, macam saya cakap tadi, jangan mandikan bayi seawal-awal kelahiran tu dengan air. Just lap. Masa kita lap tu kita boleh sapu perlahan-lahan minyak dengan sikit saja, jangan banyak-banyak, dan kita buatlah tuaman dan belailah bayi. Boleh je lakukan, terutama bahagian perut, bahagian sendi-sendi, tapak kaki, tu kena pastikan bayi pakai stokin, pakai sarung tangan. Okey. Mama Dewi, biasanya kadang-kadang bila baby dah balik dan dimandikan kadang-kadang si ibu tadi tidak memakaikan barut. Jadi bila masa kita boleh pakaikan barut? Macam ni ya, itu soalan cemumas sebenarnya. Ramai yang ibu kurang pasti bila sebenarnya nak pakai barut. Untuk mengelakkan dan mempercepatkan tali pusat tu kering, tak perlu pakai barut dulu. Biar dia open, sebab udara ni yang akan mengeringkan pusat bayi. Selain daripada kita bubuh spirit tu ya, ubat tu kan, tak payah dulu pakai. Bila tali pusat tu dah jatuh, dah cantik, kita pun dah mula cuci tali pusat dengan bagus, kita boleh pakaikan barut. Sebab tak adalah macam kacau. Sebab bila bayi ada tali pusat, bila kita nak pakai pampers pun kita kena lipat dia macam ni ya. Kena lipat. Tengok. Ini Ini tips macam ni. Tips ya perempuan. Bila ada tag tu, tak tahu nak buat macam mana, kadang-kadang dia tersangkut sebab Betul, kita kesian. tak lipat ya. Itu yang buat kadang-kadang berdarah ya. Terima kasih. Dia tersangkut tu. Jadi inilah caranya. Ni lipat, tips lipat. ya. Tips. So tak payah dulu baby pakaikan barut sampailah dah terlepas pada dia punya tali pusat dah putus. Haiwani. Okey. Hai. Ada siapa lagi? Memang comel Mama Dewi ni. Itulah tu kan. Sepatutnya macam itulah. Kita selalu kena mendakap bayi kita ataupun anak kita. Bila kita dakap, selalu dia sentiasa akan merasa kasih sayang. Dan para suami selalulah dakap si isteri tadi yang dalam berpantang itu. Jangan orang cakap dia sakit dan kita pun macam terasa sakit lah pula. Jangan ya. Kita sentiasa belai ibu juga. Sebab itu kita memberi sokongan emosi dia tadi. Untuk para suami itu. Okay, sebab tu ya tadi saya tak pakai pun baby dengan barut, walaupun barutnya ada. Sebab saya nak, ibaratnya bayi ni baru lahir, so saya tak guna sebab tali pusatnya ada. Okay, kalau dah tali pusat dah tercabut semua, bolehlah kita pakai. Bayi ni sebenarnya senang je nak Jangan jaga. lupa like ya. Like ramai-ramai. Kita ada hadiah misteri. So macam mana bila Ahmad telah dipakaikan dengan pakaiannya, telah dituam, telah dibelai, so kita bedonglah Ahmad ataupun Siti Mariam. Okey, Aminah. Okey, sekarang orang nama dah balik kepada zaman asal. Nama-nama apa? Zaman-zaman Rasulullah. Nama-nama yang sedap. Siti Khadijah. Okey. So kita bungkus Ahmad baik-baik. Kakinya, kalau orang dulu-dulu kakinya dia akan tarik. Dia ikat. So kita tak payahlah nak ikat begitu sangat ya. Kita hanya pusing saja. Okey. Ini
Ahmad. Ahmad sebab badan dia dah keras. So macam ni lah. Okey. Inilah dia Ahmad. Pakaikanlah topi. Baby dia akan rasa tak terkejut bila kita bedung. Dia rasa selamat. Selamat. Bila bedung tu dia rasa selamat kan. Jadi dia tak adalah terkejut angkat tangan. Alam jatuh ke apa jatuh terkejut. Kadang-kadang si ibu ni bagi tahu baby dia tak mau dibedung. Dia kata semua terkangkang macam ni terkangkang. Bertambahlah dia punya terperanjat semua tu kan. Jadi sekarang ni baby tu dia baby. Jadi baby kena ikut ibunya. Jadi kita kena buat bedung dia lah supaya dia tak terperanjat. Tapi jarang kan kita dapat tahu yang baby tak nak bedung kan. Biasanya baby memang suka dibedung. Dia suka dia rasa panas wam. Okay. Dia rasa macam dalam perut lagi macam tu kan. Itu sebab baby kalau dipegang masa menyusukan dia tak nak diletak. Dia dah rasa kan, dia dah rasa selesa. Okey, like jangan lupa like, jangan lupa share, like banyak-banyak biar kawan-kawan kat luar sana tahu yang kita ada FB Live hari ni. Boleh share ilmu bersama dengan Mama Kasih yang banyak sangat pengalaman mengenai urusan. Cakap kita gorgeous. Ya di sini dia gorgeous lah kan. Bila kamu nampak dan kamu pengsan. Tak, memang nyatanya memang gorgeous. Okey. Siapa lagi semua jangan malu-malu. Like cepat. Like, share. Kita bertanya. Kalau tak bertanya nanti kan tak nanti tahu. lepas ni dah terpinga-pinga balik. Mama Kasih tadi ada tak kaum lelaki yang kaum bapa-bapa yang bertanya? Tak ada. Mana ni? Manalah bapak-bapak ni, takkan nak tengok suami-suami je, tanyalah. ataupun sudah kekejutan oleh Mama Kasih hari tu kan. Yang pertama kali. Jadi jangan macam tu. Teruskan bertanya. Ini untuk membantu suami-suami ataupun tuan-tuan di luar sana yang sedang menjaga isteri dalam pantang. Betul. Sebab Teruskan bertanya. bila PKP ni kita sebagai terapis tak boleh nak pergi rumah dah. Kenapa anak selalu menangis? Kenapa menangis? Itu kena Kena tahu. macam mana nak tahu dia kembung? Kena tanya. Ada tanya yang pasal kembung ke tak ada orang boleh tanya? Cuma tadi Itu saja. cara menuam itu untuk saja. kembung. Okey. Biasanya tanda-tanda untuk baby kadang-kadang dia banyak menangis, kita tak tahu, lepas tu dia sebenarnya dia kembung Atau nak susu. atau nak susu. Okey, kalau dia nak kena angin tu ataupun perut dia kembung, kaki dia akan bergegar. Betul. Dia akan naik, lepas tu dia akan bergegar. Maknanya ada tanda. Jadi kita cuma tengok dekat perut dia, dua jari juga ataupun satu, ketuk macam tu. Kalau dia ada Bunyi, pum macam angin macam ataupun tin kosong. Dia bunyi macam tu. Maknanya dia angin. Ataupun bila nak menyusukan tu dia tak nak sebab perut dia tak sedap. Itu tanda-tanda Betul, dia. kadang-kadang bayi dia nak kentut pun dia menangis. Dia tak tahu. Dia tak lepas dia Macam bergegar, mana? dia bergegar tak Macam boleh mana tak dia boleh nak ni? kentut. Dia tak lawas. Okey, okey. Amira. Hai Amira. Hai Amira. Hai Wani. Okey, tuang baby tu adakah Lena buat bayi? Ya, memang bayi selepas Lena. dia mandi. segalanya. Sangat Wani. Membantu. Sangat membantu. Wani ada buat tak tuaman baby pada ni? Anak dia tu. Kan kena. Tapi Wani baby pun dah besar, dah terlepas dah. Kan Wani kan? Okey. Okey, Roslyn. Macam mana nak mengatasi baby jaundice dengan lebih berkesan? Mengatasi baby jaundice. mengatasi, Okey, kita sedia maklum baby kalau dapat jaundice, kita ni lah sebagai orang yang tukang masak lah. Kalau suami masak ke mak masak, bawang putih tak perlu letak, kunyit tak perlu guna. Lepas tu halia pun sama, lada hitam pun sama. Lada hitam ni kadang-kadang menambahkan panas badan bayi, boleh juga membuat mata bayi tu bertahik mata. Jangan elakkanlah dulu pemakanan tu, segala-gala yang kuning lah. Macam kadang-kadang orang lepas bersalin je maknya dah bagi makan jamu kan, macam tu jangan makan dulu.
Biar baby tu dah reda, dah tak ada apa, kita pun dah sihat, dah kembali pulih, barulah boleh. Okey, ini pun daripada Puan Amira. Apakah cara untuk mengatasi bayi tersedak susu? Tersedak susu. Tersedak Untuk susu. mengatasi bayi tersedak susu, bila bayi telah disusukan, jangan sekali-kali letak saja. Kita perlulah pegang bayi, kita tepuk belakang badan dia. Sama ada pegang secara macam ni, leher dia kepalanya ke belakang. Kita buat okey macam ni ya, kita buat kita urut bahagian bagi, kita bagi dia sedawa. Itu semestinya kita lakukan. Ada orang yang mahir lagi, mungkin dia dah ada anak banyak macam kita, dudukkan bayi secara begini. Pegang bayi dan pegang dia punya bahagian dahu ke leher. Pegang dan buat tepukan perlahan-lahan. Naikkan ke atas. Okey? Bagi dia sedawa. Baby kalau tak sedawa tu yang akan keluar balik susunya. Tapi sebenarnya baby yang bila menyusu dengan susu ibu, dia kurang sedawa. Untuk mengelakkan lagi, bila baby tu tak sedawa juga, kita dah buat berapa minit tak sedawa, tidurlah bayi tu dalam keadaan terlentang macam ni. Cuma kepala dia kita eringkan sedikit. Bila dia akan muntah, keluarkan muak tu akan jatuh ke sini dan tidak. Kalau kita buat macam ni, muak tu jatuh sini, dia akan masuk balik ke dalam. So kita mengeringkan kepala bayi sedikit. Okey, minta maaf. Ingat Puan Wani sekarang ni dah 6 bulan rupanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah ya. Baik, sekarang Puan Wani jangan risau. Kami ada. Ya betul. Telefon buat appointment untuk kami. Betul. Boleh booking boleh sekarang. booking. Jadi Puan Wani tak usah risau. Tetapi sekiranya Puan Wani bersalin dalam masa PKP ni, jadi terpaksalah ambil tips-tips yang Mama Dewi share tadi ya. Tapi kita harap-haraplah PKP ni cepat berakhir dan kami semua sedia membantu ibu-ibu yang kat luar sana. Kami pun macam rasa risau juga ya. Kesian. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang dalam berpantang masa PKP ni sihat sejahtera ya. Okey. Kalau tidak pun tolonglah bertanya pada kami, call lah kami. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Okey. Ini daripada Puan Aida. Dia kata untuk bayi warna tahi apa yang okey sebenarnya? My goodness. Okey, sebab kadang tahi bayi warna lain-lain. Kecairan dia pun lain. Betul. Jadi macam mana nak tahu bayi itu okey ke tak okey? Macam mana tu? Okey, sebenarnya memang jenis najis bayi yang baru lahir ni dia tak semestinya sama. Ada tiba-tiba kita tengok dia cair betul, ada tu berlendik, ada tu macam berbijik-bijik sikit. Dia bergantung kepada minggu-minggu kelahiran dia. Ada tu warna hijau, mula-mula keluar kan hitam pekat, melekat-lekat. Lepas tu dia jadi hijau, lepas tu dia jadi kuning. Lepas tu mungkin berair. Lepas tu ini semua bergantung kepada pemakanan ibu. Kita pun tak boleh nak pastikan najis yang mana yang paling baik. Tak, itu bergantung kepada asalkan bayi tu tak meragam, tak menangis, tak kerap macam sampaikan bila nak membuang aja dia menangis. Tu mungkin dia ada masalah. Dia tak ada bergantung pada warna apa yang paling sesuai. Tengok pada makanan ibu. Teruskan like ya, teruskan like, share. Okey, ini ada pertanyaan lagi satu Mama Dewi, iaitu daripada Puan Amira. Adakah bagus dikata jika menyuapkan bayi dan pelbagai makanan yang bertujuan mengurangkan jaundice bayi? Apa nak disuap tu ya? Puan Amira, bayi yang baru lahir teramat sensitif sangat. Dia tak boleh kita suapkan dengan apa-apa melainkan susu ibu. Susu ibu kan, kalau kadang-kadang baby ni dia ada prolong jaundice, atas arahan doktor yang tak boleh dia susu ibu, baru kita boleh bagi susu lain. Susu tepung lain. Tak boleh sembarangan kita nak masuk. Ada juga yang bagi susu kambing. Jangan. Kita tak tahu susu kambing tu. Entahkan dia ambil daripada mana kambing tu. Tak diproses. Tak bersih. Lepas tu masuk kat mulut bayi yang senang sangat dapat macam-macam ni. Tolonglah jangan kita ikut je susu ibu yang paling bagus sekali. Tak ada yang tak bagus. Susu ibu paling bagus. Masa baby tu kuning ya, kita bagi sekerap mungkin dia menyusu. Jangan bagi dia tidur. Tidur lama sangat. Bila tidur lama sangat, dia letih. Jadi kuning tu akan akan cepat naik. Jadi kita kena bagi sekerap mungkin. Macam tu ya.
kejut dia tak nak bangun, kita kejut dia, kita paksa dia. Walaupun setitik dua, tapi itu adalah membantu untuk baby tadi untuk mengurangkan kuning dia. Yang paling masa kuning tu memang tadi Mama Dewi cakap jangan automatik lah. Kurangkan ataupun jangan gunakan segala halia, segala lada-lada hitam apa semua tu tidak boleh ya. Okey, yang panas-panas tu tak boleh. Baik. Okey, jangan lupa lagi like sebab kita kita ada hadiah misteri ya. Ada misteri. Kita nak tahu juga siapa yang betul apa ya. Terima kasih. Betul kita nak tahu juga siapa ya. Okey. Apa ni? Nama ni. Mandian Noras mana ya? Wani Syah kata Mandian Noras. Nama ya. Ini apa brand ke? Oh, dia kata Wani Syah ni, dia kata ada dijumpai mandian herba untuk jaundice tu. Boleh ke gunakan roller? Dia kata. Okey, sekarang ni mandian tu sebenarnya memang banyak. Kita tengok kat luar sana orang jual mandian untuk jaundice. Tapi kesahihan kebaikannya kita tak pasti. Kita pun rasa tak perlulah. Kita tunggu je pada arahan doktor. Mungkin kita takut guna bahan-bahan luar tu ada kimikal ke apa kan, nanti jadi masalah pula. Okey, Wani nama mandian tu Nuras ya. Nuras. Okey, Wani secara amnya lah saya kata, saya tak berani nak katakan yang brand ni bagus. Ada yang pakai produk yang macam daripada kedai Cina. Betul sensi tu kan. Saya tak berani nak kata sebab kita pun tak tahu bahan dalaman dia tu apa benda ya. Tapi nasihat saya lah, ikut je arahan pada doktor. Kalau jaundice tu kerap je pergi ke hospital, kena pergi. Jangan diabaikan ya. Yang tu yang paling penting lah. Okey, daripada Puan Aida Nur tali pusat tu ada cara ke untuk ditanggalkan atau biarkan dia tanggal sendiri? Macam mana? Bagus. Soalan tu memang bagus. Kita tak perlu nak menanggal-nanggalkan tali pusat tu. Biar tali pusat tu gugur dengan sendiri. Macam yang saya jelaskan tadi, Mama Dewi kata jangan dibungkus, jangan dibarutkan bayi tu, jangan ditutup-tutup, biar dia open. Bila kita open, bukan bermakna baby tu kembung. Sebab baby tu kita dah pakaikan baju kemas-kemas dah. Kita pun dah bungkus dia kan, kita dah bedung dia. So tak perlulah pakai barut, biar open angin dan InsyaAllah paling lewat pun dalam masa 7 hari tu dah cabut dah. Betul, itu paling lewat lah. Ada spirit yang kita dapat daripada klinik atau mana-mana, kita gunakan tu untuk bantu merawat tali pusat bayi. Okey, jangan lupa, saya minta sekali lagi, mohon ramai-ramai kita share dan kita like kita punya FB live ni. Dekat dalam IG pun ada. Jangan lupa like dan share. Manfaat kepada semua. Kita tak ada minta apa pun, kita nak share saja. Okey, ada lagi pertanyaan? Sebelum tu kami pun berdua mengambil kesempatan ni kan, untuk mungkin minggu depan insya-Allah kita akan berhari raya. Jadi kami di sini mengucapkan selamat hari raya maaf zahir dan batin daripada mamacare.my. Sambil tu jangan lupa kami ada produk ya. Kami ada produk parab. Kami ada produk tapel. Kami ada produk pilis dan minyak untuk urutan. Ambil dan belilah, order banyak-banyak, banyak manfaat dia, memang bagus. Kita ada feedback daripada ramai customer yang dah beli, semua kata bagus. Boleh cuba dan mesti nak order lagi insya-Allah. Kalau kita tak dah lama bersalin pun, kalau kita nak guna produk ni untuk yang param, kita sejuk-sejuk badan, mana tahu dulu masa kita dalam pantang kita tak kurang penjagaan ataupun tak berparam, lepas tu kita mula seram sejuk. Inilah dia. Lepas tu kalau tapel, kalau kita selalu sebu-sebu perut, angin-angin perut, kita pakailah tapel ni macam kita nak dalam pantang balik, tetapi memang boleh. Sedap dan pilis. Kata pilis, kita sakit kepala, taruh pilis, tak ada masalah. Minyak ni bukan lagi dalam best. pantang saja boleh pakai. Minyak ni lagi best, Mama kasih. Bukan saja perempuan boleh guna, lelaki pun boleh guna. Banyak khasiatnya. Baunya harum, bau serai wangi, memang bagus. Jangan lupa order banyak-banyak. Sila like dan share ramai-ramai.
Bukan saja kita punya live hari ni, produk-produk kita juga ya. Teruskan live ya. Teruskan Okey. live. Okey, ada lagi soalan? Okey. Kami Okey. ambil satu soalan lagi ya. Satu soalan terakhir ya, daripada Anira Adila. Assalamualaikum Amira Adila. Okey. Bolehkah bahagian tali pusat tersebut kita letakkan ubat Elias tepung jagung di kawasan luka pusat tersebut bertujuan untuk mempercepatkan proses tanggal tali pusat? Ya Allah, Dik. Itu biasanya dulu-dulu tu. Itu Guna betul tu, lama-lama, dulu-dulu, Dik. betul-betul lama. Sekarang ni tali pusat tu kita hanya gunakan spirit yang dikeluarkan oleh klinik itu saja. Tak payahlah letak Jadi tepung, Dik. bekalkan selepas bersalin tu. Tak tahu pula tepung ni bagus ke tidak nanti kan. Nanti kau datang ke takut lain dia, pula. sebab Ada pusat yang kulat. basah. Kulat kadang-kadang ada kutuk ya, kat tepung. betul. Bahaya, Dik. Jangan guna. Okey, Nanti Puan. takut bernanah pula Ya, ya. betul. Okey. Okey, tapi soalan tu soalan yang baguslah. Kita terima soalan ni dan jawapan kita ada seperti tadi. Guna aja yang kementerian bagi, klinik bagi guna. Kalau tak ada pun kita boleh je guna dengan air suam ni. Letak je kapas air suam, lepas tu kita boleh suci. Tak perlu guna yang lain. Okey. Baik. Okey, Okey, Mama Dewi doakan. penghujung ni, Yang akhir penghujung kata. ni, akhir kata daripada Mama Dewi. Mama Dewi doakan yang melihat ataupun belum sempat melihat tapi akan bakal melihat. Mama Dewi doakan semua di sana dalam keadaan sihat sejahtera, dilindungi daripada COVID-19, dapat bertugas seperti biasa, dapat mencari rezeki, dapat menjaga keluarga dengan amal bahagia. Dan Amin, selamat amin, ya Hari Rabbal Raya Alamin. Aidilfitri buat semua. Okey. Terima kasih. Okey, begitu juga dengan Mama Kasih ya. Aduh, dah tersekat-sekat, dah ada gembira dah sebab ada pula background dengan lagu-lagu hari raya hari ni kan. Jadi macam tu juga dengan Mama Kasih supaya ibu-ibu yang tengah dalam berpantang tu jaga pemakanan jangan main langgar pantang, sentiasa pakai stocking, jangan lupa parampilis ni kena ada ya. Itu memang sangat-sangat membantu. Kalau tidak nanti Allahu Akbar jadi macam nenek tua nanti. Tua sebelum waktu. Kalau kita masa dalam berpantang ni lah kita akan jaga badan kita. Betul. Patuhi Sebabnya, pantang. Kalau ibu sihat, keluarga pun sihat. Semua Betul. sihat. Jadi tidaklah kata ada yang meroyan itu, ada yang bentan ini, macam-macam bunyi. Jadi Mama Kasih harapkan tolong jaga pemakanan, jagalah ibu jari. Orang cakap janganlah terhantuk. Bila terhantuk, Ibu segalanya ya. segala-galanya keluar. Jadi untuk itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada Kami kami juga. Okey, sebarang pertanyaan ada pertanyaan kalau lupa pula. Jangan okey. lupa call 018 2935 004. Sebarang tempahan boleh call. Pertanyaan pun boleh call. Nak order pun boleh call. Okey. 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 Assalamualaikum. Bye.